Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus setia dan juga kekal bersama kami di saluran berita RTM TV1 dan juga penstreaman secara dalam Thailand di RTM Klik. Malam ini naratif khas kita membawakan saban minggu dan juga sebenarnya dalam saban episod kita memberikan gagasan dan juga apa yang akan dibawa dalam visi dan misi serta dasar di peringkat kementerian. Malam ini tidak terkecuali kita memberikan fokus kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Bagaimana dasar sains, teknologi dan inovasi akan dapat diperkasa dan juga direkayasa bagi memastikan aspirasi dan juga objektif bukan sahaja di peringkat kementerian tetapi akan diterjemahkan sehingga ke peringkat akar umbi. Malam ini untuk naratif khas saya amat bersati untuk mengelalukan dan juga mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Chang Lee Kam yang juga merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Apa khabar YB? Selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih YB bersama dengan kami. Julung-julung kalinya. Ya, julung kali ya. Naratif khas dan juga mungkin dalam kepadatan jadual untuk menerajui Kementerian Sains dan Teknologi serta Inovasi. Mungkin molek diceritakan terlebih dahulu sehingga kepada peringkat ini dan di bawah teraju YB sendiri, apa mungkin fokus kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi pada ketika dan juga pada saat ini YB? Sebenarnya kementerian ini bagi saya agak penting lah, amat penting. Saya akan sebut sebab sains, teknologi dan inovasi ini dia memang boleh membantu negara kita menuju ke arah yang lebih baik. Saya bagi contoh. Setakat ini fokus saya dua. Satu, untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Cabaran seperti perubahan iklim, seperti food security, keterjaminan makanan. So itu adalah salah satu fokus saya, bagaimana nak gunakan sains, teknologi dan inovasi untuk menyelesaikan cabaran-cabaran yang saya sebut tadi. Yang keduanya adalah bagaimana menggunakan sains teknologi ini untuk negara kita menuju ke arah yang lebih baik. Seperti contoh, kalau kita membangunkan sains dan teknologi ini, dia memang boleh membawa lebih banyak peluang pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Dan sejurusnya gaji kita, gaji rakyat kita akan dinaikkan. Dan juga kalau kita dapat membangunkan sains teknologi ini dengan baik, kita akan menjadi pengeluar sains dan teknologi dan bukan setakat pengguna sains dan teknologi. Itu juga akan membantu kita meningkatkan pendapatan negara kita. Saya boleh andaikan mungkin peranan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ini lebih besar daripada yang kita lihat di atas kertas semata-mata, kerana ia juga melibatkan kerjasama dengan kementerian lain dan juga mungkin melibatkan rentas kementerian. Tadi disebutkan peluang pekerjaan, bioteknologi, perubahan iklim dan sebagainya. Jadi banyak isu-isu yang berkaitan tentang sains, teknologi dan inovasi. Cuma sebelum kita bergerak lanjut ke arah itu, yang lebih penting untuk kita melihat apabila memegang portfolio ini, ia suatu bidang yang senantiasa berubah saban hari dan senantiasa laju ke hadapan di peringkat global maupun di peringkat tempatan. Jadi apakah mungkin dasar-dasar yang digarap dan digagaskan sedia ada selari ataupun inline dengan perubahan zaman pada ketika ini? Itu adalah salah satu cabaran yang besar bagi policy maker seperti kami lah. Sebab apa? Sebab sains teknologi ini dia memang bergerak dengan amat pantas. Mungkin kalau kita lihat status pada hari ini, katakan salah satu sains, dia status sekarang dengan status 3 bulan yang lepas mungkin sangat berbeza. So itu adalah cabaran kita, bagaimana kita nak kita nak ikut. Kita nak ikut. Dan itu sebabnya kita memang ada banyak roadmap seperti AI roadmap, nanoteknologi roadmap dan lain-lain, bioteknologi roadmap. Tetapi semua roadmap ini dia adalah living document. Maksudnya dia selalu boleh berubah supaya kita dapat selalu mengikuti perkembangan yang semasa lah, supaya kita tidak ketinggalan. Sebab apabila kita membuat ataupun mengubah roadmap tersebut, dia mungkin berbeza dengan keadaan pada hari ini. Dan itu adalah cabaran kita supaya kita sentiasa dapat cope with perubahan. Kebiasaannya mungkin suatu dasar itu diberikan tempoh 5 atau 10 tahun dan tidak terkecuali beberapa dasar di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ada juga kalau boleh kita sentuh dasar angkasa dan sebagainya ataupun dasar-dasar yang berkaitan. Jadi dalam suatu tempoh masa itu, apa mungkin YB realistik dan juga melihat relevan untuk menetapkan mungkin tempoh 5 atau 10 tahun sebagai suatu tempoh
yang realistik dalam mencapai sasarannya? Ya, saya rasa 5 hingga 10 tahun itu realistik. Mungkin 5 tahun dia terlalu pendek. Okey. Mungkin kita dalam sains dan teknologi ini kita lebih pada 10 tahun. Okey. Mungkin 20 tahun. Saya bagi contoh untuk kita ada satu target zero emission, carbon emission, zero carbon emission pada tahun 2050. Itu adalah lebih daripada 20 tahun. Tapi itulah hakikatnya, sebab sains teknologi ini dia jarang-jarang ada perkara yang boleh dilaksanakan dengan sempurna dalam satu tempoh yang pendek. Dan itu sebabnya kita selalu ada roadmap 10 tahun, 20 tahun supaya kita betul-betul dapat mencapai maklumat yang kita nak. Dan sebagai menteri, memang saya amat prihatin tentang semua perkembangan roadmap kita. Saya nak memastikan supaya apa yang kita letak dalam roadmap itu kita dapat capai. Dan itu sebabnya kita selalu ada follow up, kita selalu ada konsultasi supaya memang roadmap itu dia memang dapat ikutlah apa yang kita sudah tetapkan sebelum ini. Ya, apa dasar sains teknologi dan inovasi negara akan diteruskan dalam agenda pemerintahan Kerajaan Perpaduan? Ya, memang dalam sains teknologi dan inovasi ini dia tak boleh berpolitik sangat. Sebab sains teknologi ini adalah sesuatu yang amat penting untuk negara. Kita kena selalu konsisten dan kita kena ikut, sebab itu plan ataupun plan hala tuju ataupun roadmap itu dia bukan ditetapkan ataupun digubah oleh ahli politik. Dia ada satu proses yang panjang dan melibatkan semua orang kata community science lah. So kita tidak boleh sewenang-wenangnya tukar macam itu. Kita perlu dapatkan konsultasi ataupun nasihat daripada pakar-pakar yang berkenaan. So setakat ini memang kita akan ikutlah dasar sains teknologi dan inovasi negara. Apa yang molek dan yang baik akan tetap diteruskan oleh memang, kementerian. Memang. Saya bagi contoh seperti vaksin, pembangunan vaksin. Memang itu adalah plan tindakan negara dan kita akan teruskan. Institut Genom akan diteruskan? Ya, of course, memang. Itu adalah salah satu usaha dalam plan tindakan pembangunan vaksin. Memang kita akan teruskan dan kita harap kita dapat membuat vaksin manusia menjelang tahun 2030. YB, saya ingin mungkin mendapatkan sedikit respon, baik sama ada secara peribadi ataupun mungkin mewakili suara kementerian, adalah berkaitan tentang ada beberapa dakwaan mengatakan inovasi sains dan teknologi di Malaysia seolah-olah bersifat stagnan, tidak berkembang. Kita bergerak dari negara pertanian, perindustrian, kemudian Wawasan 2020 digarap. Tetapi selepas itu ada beberapa penganalisis berpandangan bahawasanya kita tidak lagi berada pada satu tahap perkembangan. Malah kita kembali menjadi negara pengguna, bukan negara pengeluar ataupun negara yang innovate the teknologi. Jadi apa mungkin dakwaan ini dipersetujui dan diambil pihak penting dan mustahak oleh pihak kementerian? Saya tidak melihat sebagai itu, sebab bagi saya memang bidang sektor sains teknologi ini kita ada perkembangan, tetapi mungkin perkembangan kita mungkin lambat sikit, pelan sikit kalau berbanding dengan negara-negara lain. Dan memang menjadi hasrat kementerian supaya kita akan menjadi pengeluar teknologi dan bukan menjelang tahun 2030 dan bukan setakat pengguna teknologi. Dan bagi saya negara kita ada beberapa sektor yang agak baik, mungkin tak nombor satu tetapi agak baik, mungkin antara yang terbaik di rantau ini, ASEAN ini. So dia termasuk kesediaan kita menggunakan teknologi drone, termasuk kesediaan kita menggunakan AI. So ada beberapa
tempat ataupun bidang yang kita memang tengah leading lah. Tapi ada juga yang kita ketinggalan. So saya rasa kalau kita generalize kata sains kita tak berkembang, stagnan, saya rasa itu tidak betul lah. Okey, pandangan yang menarik dan juga konklusif. Apabila diperkatakan berkenaan tentang sains, teknologi dan inovasi, kita juga tidak hanya bertumpu kepada kitaran dalam sektor domestik, memerlukan juga penglibatan pelabur luar untuk melabur dan juga mungkin akan berlaku pertukaran teknologi sekiranya syarikat-syarikat luar datang dan juga menggarap atau menggagaskan syarikat mereka di sini. Dengan isu kereta elektrik ataupun Tesla yang akan dibangunkan dalam negara, ini mungkin perkabaran gembira untuk industri otomotif dan juga industri teknologi dan juga sains ataupun inovasi sendiri. Jadi apa mungkin kementerian melihat kemasukan pelabur-pelabur asing ini juga sebagai suatu perkara yang mustahak, kerana kita di samping memerlukan dana, kita juga memerlukan pertukaran teknologi yang rapid ataupun yang pantas. Ya, ini adalah satu poin yang sangat bagus dan saya memang suka nak memberi sedikit huraian. Memang pembangunan EV dalam negara kita baru bermula dan memang kalau kita bandingkan dengan negara lain mungkin kita ketinggalan. Tetapi yang pertama sebab ini adalah satu usaha antara kementerian. Bukan saja Kementerian Sains tetapi juga termasuk MITI, termasuk MOT, termasuk NRCC. So itu adalah satu usaha untuk banyak kementerian. Dan kita tanggungjawab kerajaan adalah untuk kita menyelaraskan antara semua kementerian dan kita membina satu ekosistem yang sempurna untuk EV. So pada tahap sekarang saya rasa kita perlu pelabur daripada luar negara untuk masuk supaya membantu kita membangunkan ekosistem ini. Sebab setakat ini kita belum ada ekosistem yang lengkap. Saya bagi contoh, kita tak ada charging station yang mencukupi. So apabila kita tak ada charging station yang mencukupi, mungkin orang kurang minat untuk membeli EV cars. Dan pada masa yang sama juga kalau pelabur dia mungkin akan rasa ragu-ragu nak masuk ke tak, charging station pun tak ada. So itu adalah tanggungjawab kerajaan untuk kita membantu untuk membina ekosistem itulah. Dan bagi saya kerajaan memberikan penekanan yang amat besarlah dalam pembangunan EV ini sebab saya bagi contoh DRB Highcom telah kita telah ada satu sepidang tanah seluas 1,000 ekar di Tanjung Malim, kebetulannya di Tanjung Malim, kawasan saya, dan itu adalah satu kawasan Automotive High Tech Valley, AHTV. Dan dalam AHTV itu kita semua akan menyambut pelabur, pembuat manufacturer, EV car manufacturer ataupun renewable energy yang gunakan renewable energy. So mungkin selain daripada EV mungkin ada solar, hidrogen dan lain-lain. Itu AHTV itu memang special untuk kenderaan pembuat kenderaan renewable energy. Dan saya rasa dengan adanya satu AHTV itu dia akan membantu kita membangunkan ekosistem EV. Dan itu juga dia inline dia memang sama dengan maklumat kita nak mencapai zero emission carbon emission pada tahun 2050. So kita kena start membangunkan ekosistem EV dari sekarang. Penggunaan teknologi yang mapan dan juga mungkin bertepatan dengan Sustainable Development Goals. Di kesempatan ini YB juga mempunyai di kawasan ataupun konstituen YB sendiri Proton City yang sering menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Jadi melahirkan atau menzahirkan Smart City apa mungkin boleh menjadi kenyataan dengan kita melihat ada beberapa kawasan bandar seperti Proton City yang sudah mula dibangunkan bersandarkan kepada fokus kepakaran industri di kawasan tersebut. Saya memang rasa Proton City adalah satu pilot point yang sangat penting untuk kita try. Kalau kita nak kita nak membina satu bandar ataupun pekan
yang kita katakan smart city, yang kita katakan green city. So saya rasa bandar yang baru seperti ini dia baik untuk kita lakukan seperti itu. Okay. So in fact kita boleh try teroka selain daripada EV, kita juga nak try teroka hydrogen, kita nak try solar dan lain-lain. Saya rasa itu semua benda yang bagus. Saya bagi contoh sekarang antara usaha MOSTI untuk membantu pembangunan ekosistem EV ni, kita agensi MOSTI, Nano Malaysia Berhad, kita ada sudah membangunkan skill kemahiran untuk mengubah enjin kereta biasa, ICE car kepada EV. Dah ada lah teknologi itu, sudah ada. Kerangkanya masih sama, tetapi kerangka enjin sama. Kereta yang sama, cuma just tukar dari engine car kepada EV car. Menarik. Mungkin akan dapat realisasikan dalam masa 2 atau 3 tahun lagi. YB, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai, gotong royong bersihkan kawasan kita. Kita akui pertama, upah pekerja di Malaysia ini harus ditingkatkan. Saya tidak mahu majikan, pakar ekonomi atau menteri mempertikaikan ini. Ini kenyataan kita harus terima. Kerajaan yang bertanggungjawab, madani, harus ada ihsan dan terima kenyataan bahawa di antara tanggungjawab kita ialah meningkatkan upah bagi pekerja swasta dan juga kerajaan. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri. Bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Bagi mencontohi kejayaan, GLC antaranya Khazanah DKWSP, KWSP akan melabur dalam syarikat pemula tempatan yang inovatif dan berpertumbuhan tinggi dengan nilai pelaburan 1.5 bilion ringgit. Agensi kerajaan terus meningkatkan ruang modal serta menarik minat bakat tempatan dalam sektor berinovasi tinggi.
Ya, rakyat Malaysia dan kemampuan daya cipta. Malam ini kita bersama dengan YB Chang Lee Kang yang juga merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Terima kasih sekali lagi YB bersama dengan kami. Kita teruskan agenda perbualan dan juga perbincangan kita dalam perihal kita memperlihatkan, menterjemahkan peranan kementerian. Isu yang sedari dulu perlu kita lihat penyelesaiannya. Menangani isu ini adalah isu keterjaminan makanan. Mungkin di peringkat dasar fokus adalah banyak kepada Kementerian Pertanian ataupun keterjaminan makanan, tetapi pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi juga secara langsung dan tidak langsung banyak terlibat dalam pembangunan teknologi, inovasi, malah bioteknologi untuk membangunkan industri makanan ini. Jadi di manakah peranan dan peri penting kementerian dalam pembangunan sektor keterjaminan makanan ini? Dia ada dua sektor yang dua area yang berbeza. Yeah. So yang pertama dalam kita membantu menyelesaikan masalah keterjaminan makanan. Yeah. Yang pertama mesti terlibat dalam membangun ataupun research dalam bagaimana kita membantu para petani untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pertanian dengan mengurangkan tenaga ataupun kita guna renewable energy kan, tenaga boleh diperbaharui. So kita guna yang itu dan pada masa yang sama usaha kedua adalah kita membantu untuk membangunkan ataupun kita invent bagaimana kita boleh membantu yield dia, kita penghasilan produk dengan dia produktiviti lebih tinggi ataupun dia tidak dia kurang bergantung pada cuaca ataupun dia tidak takut pada serangga ataupun penyakit. Dia lebih resistant. Resistant tu lagi tinggi. So itu adalah dari segi teknikal lah. Yeah. Dan saya bagi contoh agensi kita ada even satu jabatan nuklear terlibat juga dalam membantu kita sebab kita ada ada teknologinya. Kita membantu untuk membangunkan fertilizer yang organik, yang tidak bukan fertilizer kimia dan membantu para petani untuk memulihkan kualiti tanah. Dan itu adalah salah satu usahalah. Yang usaha kedua termasuk agensi kita bekerjasama dengan pihak swasta. Kita adakan smart farming, precision farming. Maksudnya kita guna sensor, kita guna IoT, kita guna solar panel untuk kita satu mengurangkan tenaga, yang kedua kita gunakan sensor semua itu untuk membantu para petani untuk tidak membazir fertilizernya, baja dia ataupun air dia. So dia ada teknologi dari segi itulah. Dan sebab dia precision, berapa yang tumbuhan tu perlukan dan dia baru salurkan. So maksudnya tak ada pembaziran. So itu juga salah satu aspek yang mesti tengah membantu. Ya, itu akan membantu bukan sahaja membantu menyelesaikan isu kekurangan makanan, tetapi akan melipat gandakan mungkin bekalan makanan di peringkat domestik dan juga di peringkat antarabangsa. Cuma kalau kita bercerita berkenaan tentang peranan MOSTI dalam perihal ini, bagaimana kerjasama itu diselenggara antara MOSTI dan juga pihak kementerian yang terbabit? Kerana setiap kementerian itu mungkin akan ada stakeholder ataupun penerima manfaatnya yang tersendiri. Jadi bagaimana ia diselarikan antara kedua-dua kementerian? Sebenarnya ini antara MOSTI dengan Kementerian Pertanian. Dan memang kita akan buat penyelarasan antara kementerian sebab Kementerian Pertanian lebih pada polisi dia dan MOSTI, Kementerian Sains dan Teknologi ni kita lebih pada teknologi dia. Kalau kita ada teknologi, kita sudah showcase ini boleh dilakukan, so kita akan bawa kepada Kementerian Pertanian supaya mereka boleh adopt, dia boleh gunakan teknologi ini dalam semua agensi-agensi yang terlibat. So saya rasa kerjasama tu boleh dijalankan dengan baik sebab area yang sangat-sangat jelas. Satu polisi, satu teknologi.
YB, tadi bila kita bercerita berkenaan peluang pekerjaan, ini juga kita rangkumkan berkenaan perbahasan isu pembelajaran sains, teknologi dan inovasi mungkin. Ia mungkin juga melibatkan kementerian yang lain, tetapi bidang ini pada ketika ini digambarkan tidak menawarkan suatu ruang pekerjaan yang mungkin baik ataupun yang banyak untuk graduan dan juga lepasan universiti. Jadi apa mungkin usaha kementerian untuk memastikan satu bidang penyelidikan, ruang teknologi dan juga sains serta inovasi akan dapat diperluaskan, diperbanyakkan melalui peranan institusi dan juga pelabur-pelabur asing supaya bidang ini akan kembali menjadi keutamaan dalam negara? Ya, bidang sains teknologi ini memang kita rasa penting lah, dan kita perlu bakat untuk membantu kita. Kalau kita nak menjadi pengeluar teknologi pada menjelang tahun 2030, kita perlu ada bakat yang mencukupi dan kita perlu ada talent ataupun bakat yang mencukupi untuk industri-industri yang berteraskan teknologi. Maka kita kena start dari sekarang. Dan apa masalah sekarang? Masalah sekarang adalah orang kurang minat nak masuk ke bidang sains teknologi sebab dia rasa mungkin gaji dia rendah. Tapi dia chicken and egg apabila kita bincang dengan industri kata sebab apa yang belajar dalam universiti itu mungkin tidak mencukupi untuk keperluan industri. Mereka perlu train engineer kita katakan ataupun train bakat teknologi, sains teknologi kita. So dia perlukan mungkin masa 1 tahun untuk melatih. So dia rasa dia tak dapat membayar gaji yang lebih tinggi. Tapi saya rasa untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu ada kerjasama antara universiti dengan industri supaya apa yang diajar, silibus yang diajar dalam universiti itu, dia boleh membantu ataupun dia boleh memenuhi keperluan industri supaya apabila graduan mereka graduate terus boleh orang kata blend into the workforce, terus boleh kerja dan tak perlu ada latihan tambahan lagi. Itu pertama. Yang kedua, kita perlu dari segi keperluan permintaan tu kita perlu meningkatkan keperluan pekerjaan berkemahiran tinggi. Bagaimana kita kita kena menarik lebih banyak industri yang berteraskan teknologi ataupun teknologi ataupun innovation driven. Yang itu yang pertama. Dengan adanya industri-industri seperti ini ataupun pelaburan seperti ini, permintaan pekerjaan berkemahiran tinggi akan bertambah. Dan yang kedua, kita perlu menggalakkan supaya sektor ataupun bidang tradisi seperti pertanian kita gunakan teknologi dengan baik. Saya bagi contoh seperti pertanian. Pertanian dia tradisi, dia akan mengupah orang, lepas tu dia buat orang kata labor intensif lah. Kerja-kerja dia lebih labor intensif. Tetapi kalau kita upgrade, katakan ladang itu kita upgrade jadi satu smart farming. So kita perlu orang yang menjaga sistem. So kita telah meningkatkan keperluan pekerjaan berkemahiran tinggi. Nah, pada masa yang sama, sebab kita sudah ada smart system ini, kita boleh kurangkan tenaga kerja. So on one hand kita kurangkan tenaga kerja yang labor intensif, yang on the other hand kita boleh meningkatkan permintaan pekerjaan berkemahiran tinggi. Penawaran gaji pun boleh ditingkatkan. Memang boleh dipertingkatkan. Mana-mana di negara di dunia pun, kalau untuk pembangunan sains teknologinya, kita melihat mereka sanggup untuk melaburkan sejumlah peruntukan yang besar. Dana dan juga peruntukan untuk kita melihat dalam tempoh 5, 10 atau 15 tahun, sains, teknologi dan inovasi akan dapat diperkasakan. Contoh yang terdekat mungkin kita melihat Jepun, Korea Selatan, malah China sudah pun mula memastikan pelaburan itu banyak bertumpu kepada sains dan teknologi. Tetapi berkolerasi daripada belanjawan 2023 dan sebagainya, apa mungkin banyak lagi perkara berkenaan peruntukan yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan supaya bukan hanya pihak kementerian tetapi industri akan dapat dipercepatkan progres dan juga prestasinya.
Betul. Dari segi dana ataupun peruntukan dari kerajaan, memang dia tidak mencukupi lah kalau kita nak betul-betul membangunkan bidang sains dan teknologi ini. Tetapi dia tak akan ada masa yang mencukupi. Sebab memang orang kata resources itu limited. Dia ada hadnya. Sumber kerajaan memang ada hadnya. Dan kalau kita lihat dalam bajet ini, bajet untuk MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah meningkat dari dulu 900 juta sekarang jadi 1.1 bilion. Tetapi adakah peningkatan itu mencukupi? Saya rasa tidak. Tetapi kita tidak boleh hanya mengharapkan dana daripada kerajaan kerana itu bukan cara negara lain buatlah. Dan kalau kita tengok research fund, dana untuk penyelidikan sudah pun mencecah 428 juta ringgit. Ialah dia memang dibagikan antara Kementerian MOSTI dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Pengajian Tinggi. Tetapi kira satu jumlah yang agak besarlah. Tapi cukup tak? Memang tak cukup. So bagaimana kita nak buat? Kita perlu dapatkan bantuan daripada pihak swasta ataupun partner-partner kita dari antarabangsa. So sekarang kita ada satu usaha, inisiatif yang baru. Kita nak menubuhkan Malaysia Science Endowment, MSC. Kita perlukan sedikit dana dari kerajaan dan pada masa yang sama kita akan kita cuba mengumpulkan dana daripada pihak swasta ataupun partner-partner antarabangsa ataupun cara wakaf, saya tak pasti. Banyak cara boleh. Banyak cara mengumpul dana. Supaya kita tidak bergantung sangat pada dana kerajaan sahaja. Okey. Berlanjutan daripada itu, kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut inisiatif MySTI. Apa gambaran atau idea sebenar di sebalik pelaksanaan MySTI ini, YB? MySTI ni sebelum itu saya boleh bagi sedikit latar belakang sebab selama ini memang ada kritikan terhadap kerajaan bahawa kerajaan kurang menyokong startup teknologi, syarikat pemula yang berteraskan teknologi sebab selalunya startup ini, syarikat pemula ini, mereka ada satu produk yang baik, ada teknologi yang baik tetapi kerajaan tidak guna. Kerajaan sendiri tidak guna tetapi mereka menjual produk mereka ataupun hasil research mereka kepada negara lain ataupun sama ada pihak swasta ataupun kerajaan. So ini bukan satu perkembangan yang baik. Kerugian untuk negara dan kerugian untuk kita menyimpan bakat kita. Sebab kalau kita tidak appreciate, kerajaan kita tidak appreciate hasil penyelidikan rakyat Malaysia, maka mereka akan keluar ke tempat-tempat yang ada lebih peluang. So MySTI ini adalah satu usaha untuk mengurangkan masalah ini. So kita akan ada satu kita akan satu stiker, kita minta semua syarikat-syarikat pemula untuk register, daftar sebagai syarikat yang kita dikategorikan sebagai homegrown teknologi. Iaitu teknologi itu adalah daripada rakyat Malaysia. So dengan adanya stiker ini, kita akan minta kementerian yang lain dalam perolehan kerajaan supaya memberikan keutamaan kepada syarikat-syarikat ini. Walaupun mungkin harga mereka mungkin lebih tinggi sedikit, tetapi kita perlu memberikan keutamaan ataupun prioriti kepada syarikat-syarikat ini. Sebab apa? Sebab memang kalau kita nak banding dari segi harga, memang dia susah nak banding lah, sukar nak berbanding dengan MSc yang lain sebab tak ada economy of scale dan mereka tak ada sumber dana yang mencukupi. Sebab pengeluaran mereka besar. Jadi harga boleh diturunkan. So maka kita perlu memberikan keutamaan kepada syarikat pemula tempatan supaya teknologi tempatan ini boleh mendapat keutamaan dan boleh mendapat dorongan daripada kerajaan. Itu adalah salah satu inisiatif kita lah, MySTI. Saya tertarik dengan adaptasi kepada bakat-bakat tempatan bagi pemudah cara dan juga untuk mengadakan lebih banyak startup company ataupun syarikat-syarikat pemula. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan tentang Innovaton, satu
inisiatif untuk kita memperbanyakkan atau meramaikan lagi bakat-bakat muda di peringkat tempatan dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Semuanya seketika dalam Naratif Khas. Saya setuju sangat dengan kebanyakan tuntutan pekerja bahawa tanpa rasa selesa di kalangan pekerja, tanpa membangunkan suasana persekitaran yang baik untuk pekerja, produktiviti tidak akan meningkat. Kalau tuntutan pekerja itu keterlaluan, maka pelaburan tidak akan sampai. Tapi kalau sikap pelabur-pelabur dan majikan itu terlalu mementingkan keuntungan sehingga mengenepikan kepentingan pekerja, maka tidak akan ada harmoni dalam negara. Jadi keseimbangan ini harus dipertahankan. Kita mahu pelaburan, kita mahu majikan mencatat keuntungan, tetapi kita juga mahu nasib pekerja dibela dengan baik. Saksikan sambutan Majlis Pelancaran Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC pada hari Selasa 16 Mei 2023 10.55 pagi hanya di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik. Guru Insani, pemangkin generasi madani. Keputusan kita adalah untuk memberi kebebasan akademik. AUPU itu is a comprehensive legislation. Jadi bidang-bidang tentang set up universiti, undang itu semua tak ada masalah. Tapi beberapa peruntukan, 60, saya tak ingat exactly peruntukan. Itu yang harus dihapuskan. Saya akan bagi jaminan semua peruntukan yang mengekang kebebasan, bukan saja kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik, termasuk pensyarah-pensyarah, itu akan dihapuskan. Hutang. Okey, bagaimana kita nak urus hutang dengan baik? Contohnya, saya ambil contoh sebagai contoh kad kredit. Kalau kita buka credit card statement, yang akan tertera dekat situ adalah minimum payment. Kita ni iman tak berapa kuat sangat. Last sekali cenderung untuk bayar ikut minimum payment. Kalaulah 5,000 penggunaan kita dan kita bayar ikut apa yang bank tentukan, RM500, kita memerlukan 5 tahun sekurang-kurangnya untuk melangsaikan hutang 5,000 itu. Jadi ini membimbangkan sebab ramai orang mungkin tak tahu tentang ilmu ni, menyebabkan dia bayar as apa yang dicadangkan oleh pihak bank. Dan sebenarnya ada juga strategi-strategi, contohnya bagaimana untuk kita mencapai bebas hutang dengan lebih pantas. Kita sebenarnya boleh bayar ekstra ke atas pinjaman-pinjaman kita. Teruskan masuk ke dalam akaun pembiayaan, bukannya letak kat dalam akaun biasa dan bank akan ambil SI, standing instruction, cukup-cukup untuk installment. Ini akan membuatkan pinjaman kita langsai lambat mengikut apa yang telah ditetapkan di dalam kontrak bank. Ya, kita bersua kembali Naratif Khas pada malam ini, rakyat Malaysia dan kemampuan daya cipta bersama YB Chang Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti. YB, tadi kita bercerita berkenaan adaptasi bakat tempatan, peluang yang diberikan kepada bakat-bakat tempatan supaya mereka boleh berkembang dan juga mempamerkan kebolehan serta idea mereka dalam bidang inovasi. Namun apabila digagaskan dan juga dicadangkan suatu inisiatif Innovaton, apa sebenarnya visi dan misi ataupun tujuan asal kepada Innovaton ini dalam perihal melihat dan mencungkil bakat-bakat baharu dalam inovasi? Innovaton ini adalah satu usaha ataupun inisiatif kerjasama antara Mosti dengan Kementerian Ekonomi. Sebab sebelum ni kita nampak memang kita ada inisiatif untuk membantu mencungkil bakat daripada syarikat-syarikat pemula. Tetapi ialah dana kita amat terhad. Kerajaan selalu kita akan keluarkan problem statement, maksudnya masalah yang kita nak selesaikan. Kita minta innovator datang, lepas tu innovator tolong bagi idea, dia buat pitching dan
tolong selesaikan masalah agensi kerajaan ataupun kementerian. Tetapi dia peluang agak terhad. Okey. Agensi dia ada dia tak banyak, agensi kerajaan tak banyak, kementerian tak banyak. So inovator tu dia idea dia banyak, tetapi dia tak ada taker, no taker. Sekarang kita membuat satu platform. Kita akan membawa corporate dari pihak swasta dan juga inovator mari supaya kita jadikan satu platform untuk mereka, kita link mereka up dan inovator ini dia akan buat pitching. Okey. Ini soalan business matching? Ya, dia lebih pada idea generation. Okey. Innovator tu dia akan keluarkan idea tu macam mana nak selesaikan masalah yang dihadapi sekarang, dan mungkin ada syarikat yang dia sendiri akan keluarkan problem statement mereka. Saya nak selesaikan masalah ini, 1, 2, 3. So kalau ada innovator yang dia berminat, dia boleh buat. Dan semua ini kita akan buat screening lah. Dia akan screen di TV. Ini adalah satu reality show dan kita akan buat uji bakat dulu. Lepas tu kita akan ada finalis dan kita masuk ke reality TV show. So itu adalah satu usaha untuk mempromosikan inovasi. Sebenarnya ramai orang salah anggap bahawa inovasi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tinggi, yang mungkin ada antara intellectual saja, antara orang-orang bandar saja. Tetapi kami nak kami nak sampaikan message bahawa inovasi itu dia tak semestinya idea yang tinggi-tinggi. Dia siapa-siapa boleh keluarkan idea yang inovasi. Janji menyelesaikan masalah. Janji menyelesaikan masalah. Dan dia tak semestinya benda yang orang kata cutting edge. Tetapi kalau selagi dia boleh menyelesaikan masalah, then itu kira satu inovasi dah. So kita nak membudayakan inovasi ini di kalangan rakyat Malaysia. Sekarang mungkin orang tak berminat sangat ataupun mereka tak tahu apa yang mereka fikirkan itu adalah inovasi. So kita perlu banyak mempromosikan ataupun mempopularkan budaya inilah. Ya, mencipta kasut yang selesa pun dikira sebagai satu inovasi juga. Betul. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selalu berbangkit. Dalam isu inovasi ini, kita juga ingin melihat dari segi ruang ataupun janji oleh pihak kementerian, kerana tidak guna idea itu dibentangkan, dicadangkan, tetapi ruang untuk patent ataupun pemeliharaan hak cipta diberikan kepada penginovasi ataupun mereka yang menukilkan idea mereka. Jadi apa mungkin di peringkat tempatan dan Malaysia, idea inovasi itu diberikan perlindungan sepenuhnya dalam isu patent? Memang dalam Malaysia ni kita memang ada budaya untuk orang kata patent, tetapi kita di Malaysia kita kata IP lah, intellectual property. Kita akan daftar IP. So dia ada banyak, selagi program idea itu adalah idea yang original, dia ada dia boleh didaftarkan sebagai IP tersendiri. So memang itu adalah salah satu cara untuk kita melindungi intellectual property lah, supaya idea itu tidak dicuri oleh orang lain. YB, ketika ini kerisauan masyarakat juga adalah berkenaan perubahan cuaca yang mungkin sedikit luar daripada kebiasaan. Ini juga kita perlu akui bahawasanya berpunca daripada kesan rumah hijau. Bukan baru semalam, tetapi puluhan tahun ia sudah pun menyebabkan bumi yang semakin nazak ini semakin terkesan. Jadi apa inisiatif yang difikirkan sesuai dan dicadangkan oleh pihak kementerian supaya isu pemanasan global ini dapat ditangani secara bersama dan rakyat akan dapat menerima impak yang kurang daripada pemanasan global ini? Dia salah satu adalah dari segi EV, pembangunan industri EV. Sebab itu memang dapat mengurangkan
carbon emission lah, dan dia boleh mengurangkan kesan rumah hijau. Itu pertama. Yang kedua, kita kena memperbanyakkan penyelidikan tentang renewable energy, tenaga boleh diperbarui. So selain daripada EV, selain daripada solar, kita ada juga kita tengah dalam research, peringkat research tentang hydrogen sebagai salah satu alternatif kepada energi konvensional lah. So itu memang dalam roadmap kita, dalam rancangan kita. So saya rasa itu adalah antara langkah-langkah yang kita sedang melakukan lah untuk mengurangkan kesan rumah hijau. Satu lagi perkara yang juga ingin saya sentuh, alang-alang kita akan menerima kunjungan delegasi asing untuk 2023 pada tahun ini. Ini juga berkenaan tentang dasar aero angkasa negara. Ini satu dasar yang penting, bukan hanya bercerita tentang ruang angkasa lepas, tetapi ruang aero angkasa itu sendiri. Jadi di manakah keputusan dan juga pendirian pihak kementerian dan juga kerajaan dalam memperlihatkan isu-isu berkenaan aero angkasa ini ditangani dari semasa ke semasa? Sebenarnya teknologi aero angkasa ini sangat-sangat penting dan memang dia biasa dalam kehidupan kita. Cuma orang mungkin tak perasan, mungkin orang ingat angkasa tu adalah sesuatu yang sangat tinggi, roket ke, satelit ke, tak. Sebenarnya dia sangat dekat dengan kehidupan seharian kita. Saya bagi contoh. Apa itu space tech? Space tech adalah tentang komunikasi. Satelit dekat atas, komunikasi, kita nak cakap dalam telefon, itu komunikasi. Yang kedua adalah GPS. Hari-hari kita guna GPS, tapi kita tak tahu rupanya itu juga adalah teknologi angkasa. Dan in fact agensi kita MISA, kita gunakan teknologi itu untuk membantu nelayan mencari mana ada sumber ikan dalam laut. Kita guna teknologi itu untuk membantu kita menyelesaikan masalah harian kita. So maka teknologi angkasa ni memang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kali ini mesti diberi peluang melalui MISA kita untuk menerajui Space Tech Nexus dalam pameran 5 kali ini. So ini adalah julung kali lah kita adakan Space Tech Nexus, dan kita akan ada Langkawi International Space Forum lah, LISF, di dalam tempoh pameran 5 tu. Dan kita akan ada bilateral talk, kita akan ada berjumpaan dengan industri pemain industri angkasa dari antarabangsa dan juga tempatan. Dan kita juga ada bilateral talk ataupun multilateral talk antara negara. So itu adalah satu usahalah untuk kita membawa teknologi ini supaya lebih ramai orang mengetahui kepentingan teknologi angkasa ni. Mungkin agak terlalu jauh untuk kita berbicara berkenaan pembangunan teknologi angkasa lepas, roket dan sebagainya. Itu mungkin di peringkat kalau sudah berada pada satu tahap negara maju. Tetapi yang penting, tempoh hari kita menyaksikan pelancaran satelit yang terbaru dilancarkan ke ruang angkasa. Jadi teknologi satelit ini digambarkan sebagai antara teknologi yang terpenting di peringkat global untuk tujuan komunikasi, baik pertanian, peladangan dan pelbagai lagi tujuan. Jadi pembangunan satelit dan juga industri satelit itu, apa pihak kementerian memberikan fokus supaya memastikan satelit yang dibangunkan dan juga dilancarkan bukan saja membawa identiti negara tetapi memanfaatkan masyarakat kita di peringkat tempatan. Memang salah satu rancangan mesti adalah membangunkan satelit tersendiri. Kita perlu ada kapasiti untuk membangunkan satelit tempatan. Sebab ini adalah tentang sovereignty. Satelit itu penting untuk bukan saja untuk komunikasi, tetapi penting untuk kita kita mencegah ataupun memantau bencana alam. So itu adalah penting untuk kita membangunkan kapasiti kita untuk membina satelit tersendiri. Dan pada masa yang sama kita juga harap yang teknologi angkasa ini dia boleh memberi manfaat yang lebih
So ada orang tanya kenapa Musti tidak merancang untuk hantar seorang lagi angkasawan. Projek angkasawan itu bila? YB, ada mungkin ura-ura projek angkasawan yang terbaru? Setakat ini belum ada lagi. Atau pelancong angkasa? Itu setakat ini belum ada lagi. Tetapi saya lebih menitik beratkan bagaimana kita membangunkan kapasiti kita dalam bidang teknologi angkasa lah. So saya lebih melihat pada teknologinya dan ialah mungkin kita hantar angkasawan ke angkasa tu mungkin dia boleh membantu untuk menarik minat murid-murid anak-anak kita, tetapi saya rasa mungkin kita lebih perlu lebih promosi lah untuk teknologi ini. Saya bagi contoh di negara lain ada yang murid-murid pelajar-pelajar primary school, sekolah rendah, dia boleh buat satelit sendiri yang dengan bantuan cikgu lah. Dia boleh buat micro satellite, nano satellite. Dia boleh lancar. Ya, bukan just sewenang-wenang dia buat macam itu saja. Tapi apapun tidak salah berimpian tinggi. Bak kata perumpamaan, tidak salah untuk mengimpikan ke bintang kalau tersasar sekurang-kurangnya ke bulan. InsyaAllah. Tetapi terima kasih. YB, kita akan kembali berjeda seketika dan kita akan bersua kembali di Naratif Khas seketika nanti. Kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mau bekerja. Saya mau bekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Kerana sudah lebih faham masalah dan derita rakyat. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Kerajaan turut cakna dan prihatin dengan kos pengeluaran yang perlu ditanggung oleh pengusaha bagi mendapatkan bekalan bahan rahmah. Bagi memastikan kelestarian inisiatif menu rahmah, kerajaan dengan usaha sama pasaraya terpilih telah bersetuju untuk menawarkan harga barangan mentah seperti ayam, bawang, barang asas makanan bagi keperluan pengusaha menu rahmah pada kadar diskaun khas. Kita akui pertama, upah pekerja di Malaysia ini harus ditingkatkan. Saya tidak mau majikan, pakar ekonomi atau menteri mempertikaikan ini. Ini kenyataan kita harus terima. Kerajaan yang bertanggungjawab, Madani harus ada ihsan dan terima kenyataan bahawa di antara tanggungjawab kita ialah meningkatkan upah bagi pekerja swasta dan juga kerajaan.
Terima kasih kembali kerana masih kekal dan setia bersama kami dalam Natif Khas. Terima kasih YB masih lagi terus kekal sehingga ke penghujungnya kita bercakap tentang rakyat Malaysia dan kemampuan daya cipta. Tadi banyak isu dan juga banyak perspektif isu yang kita bincangkan dalam purview ataupun konotasi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI. Ini isu yang juga kita bincangkan dari awal. Kita sentuh sedikit tentang industri pembangunan genom ya, dan juga untuk pembangunan vaksin bagi mungkin bukan saja COVID-19 tetapi juga untuk mungkin pencegahan virus dan juga beberapa perkara-perkara yang na'udzubillah mungkin kita tidak mahu ia berlaku dan sekurang-kurangnya kita ada institusi yang boleh menyediakan infrastruktur dan kemudahan itu. Ya. Sebenarnya roadmap vaksin ini tidak dibangunkan oleh saya tapi oleh mantan-mantan menteri lah sebelum ni. Tetapi saya rasa sangat penting juga untuk kita teruskan usaha ini. Sebab apa? Sebab kita perlu dari pengalaman kita dalam COVID-19 itu kita boleh nampak kalau kita tidak ada kapasiti untuk membangunkan vaksin sendiri, kita akan bergantung amat bergantung pada pengeluar negara lain. So mereka boleh putuskan bekalan ataupun mereka menjual dengan harga yang sangat tinggi. Monopoli ya. So dari pengalaman itu memang saya rasa adalah penting untuk kita ada vaksin sovereign. Kita perlu ada vaksin yang keupayaan untuk membangunkan vaksin. So setakat ini Malaysia belum ada kapasiti untuk membangunkan vaksin manusia. Kita ada kapasiti untuk membangunkan vaksin binatang. So sekarang kita perlukan bantuan dari mungkin pharmaceutical company syarikat pharmaceutical yang lain untuk membantu kita. So sekarang kita baru ni tahun ni saya telah menyaksikan satu penandatanganan MOU antara tiga pihak, satu pihak swasta lokal Malaysia, syarikat Malaysia dan Pfizer dan juga NIBM, National Institute of Biotechnology Malaysia. Dan MOU antara tiga pihak ini adalah untuk bersama-sama membangunkan keupayaan vaksin manusia. Membangunkan kapasiti kita untuk membuat vaksin manusia. Dan itu adalah salah satu cabang. Dan kita ada cabang-cabang yang lain juga. Cuma YB, dalam pembangunan vaksin, kalau tidak silap saya dikawal selia oleh satu badan atau Majlis Syarikat Antarabangsa untuk penghasilan vaksin. Apakah Malaysia dibenarkan untuk menghasilkan vaksin dalam konteks kawal selia tersebut? Memang dia memang ada satu prosedur untuk kita melalui dan semua vaksin yang dihasilkan itu dia perlu melalui satu proses yang amat ketat, termasuk clinical trial dan lain-lain. So itu tidak ada masalah. So yang masalah sekarang adalah bagaimana kita nak membangunkan keupayaan kita untuk membuat vaksin manusia. So mungkin ada orang dia salah faham. Dia ingat kita nak membangunkan vaksin COVID-19. Buat apa nak bangunkan COVID-19, vaksin COVID-19? Tapi saya ingin menjelaskan bahawa kita nak membangunkan keupayaan kita untuk membuat vaksin manusia. Maksudnya bukan COVID-19 tetapi kalau katakan ada satu lagi global pandemic dan kita sudah bersedia, kita sudah ada keupayaan itu, maka kita boleh menghasilkan vaksin tersendiri. Dan selain daripada itu, kalau tak ada pandemik pun, kita keupayaan untuk membangunkan vaksin-vaksin yang mungkin sekarang belum ada. Katakan dengue, katakan kanser dan lain-lain. Ya, banyak lagi penyakit yang boleh diberikan perhatian. Sedikit secara ringkas mungkin dalam 15 atau 10 saat, harapan YB dalam merajui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk meneruskan agenda dasar sains, teknologi dan inovasi YB. Ya, saya harapan saya lah, besar harapan saya supaya lebih ramai orang ada kesedaran tentang kepentingan sains dan teknologi. Bagaimana sains, teknologi dan inovasi ini boleh membantu kita untuk membangunkan negara kita dengan baik. Baik, terima kasih YB atas kesempatan bersama kami pada malam ini. Itu dia YB Chang Likang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Terima kasih pihak MOSTI bersama dengan kami memberikan ruang kesempatan kita bercerita dengan lebih lanjut dan juga menukil berkenaan tentang rakyat Malaysia dan kemampuan daya cipta. Dengan itu, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kami ucapkan selamat malam dan salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah dan kita mulakan sejarah baru. Berbagai lapangan pengalaman, saya percaya semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat.